Alright. So sekarang saya akan bermula. Selamat pagi cikgu. And hari ini saya akan mengajar cikgu dua cara untuk membuat jadual waktu. Satu ialah cara secara manual, lagi satu ialah cara secara shortcut. Okay. So untuk pertama kali, and another thing cikgu, jika ada apa-apa soalan cikgu boleh tanya saya by unmuting yourself sebab saya sekarang sudah mute semua participants. And okay. So sekarang untuk start fresh kali pertama buat jadual waktu, cikgu kena klik di sini. Create new timetable. Okay. So cikgu klik di sini create new timetable dan masukkan nama sekolah cikgu. Okay. So masukkan nama sekolah cikgu. Nama sekolah ini tidak perlu sama dengan nama lesen yang cikgu ada. Okay, cikgu boleh masukkan apa-apa. And then tahun akademik cikgu masukkan 2021. Iaitu untuk tahun ini. Lepas itu pergi ke sini. Okay, cikgu pergi ke sini dan pilih berapa period yang ada dalam sekolah. So dalam sini cikgu pilih berapa period yang ada. So period yang ada itu ini terpulang kepada your school. Mungkin your tahap 1, tahap 2 dia masa dia berlainan. Okay, so tahap 1 ada 12 period, tahap 2 ada 13 period. So cikgu pilih yang maksimum iaitu 13 period. And 13 ini adalah termasuk dengan rehat. Okay, termasuk dengan rehat. So just klik 13 and klik yes. Dan lepas tu number of days adalah 5. Your weekend adalah Saturday, Sunday. And then kita kena masuk di sini bell times or rename period untuk kita setkan bila period pertama bermula dan berakhir. So klik di sini. Double klik period pertama. Dan masukkan period pertama start pukul berapa. Oh, let me send you another file cikgu. Saya akan hantar satu. Okey, adakah semua cikgu, adakah cikgu ikut saya secara hands-on atau cikgu ambil nota? Cikgu? Saya ambil nota. Okey. Okey, saya ambil nota dulu. Okey, so di sini apa cikgu buat ialah masukkan your period pertama pukul berapa. So period pertama start pukul 7.30 sampai 8.00. Katakan dia 30 minit. Okey. Dan 8 to 8.30. So, cikgu just masukkan masa dia. Dia tak kisah betul tak betul, itu semua jangan risau sebab yang ini tidak ada apa-apa efek dalam jadual waktu. So 9:30 to 10 o'clock. Sorry. 9:50. Ini adalah rehat pertama. Okey. Yang waktu kelima ini adalah rehat pertama. Kita belum masukkan masa untuk rehat kedua. So technically masa di sini adalah untuk kelas-kelas yang ada rehat pertama di sini.
Okay, so just masukkan your masa. Sampai dia habis. Alright. 12:50 to 13:20 and 13:20 to 13. Lepas pukul 12 ialah pukul 13. Alright. So ini adalah masa untuk kelas-kelas yang rehat dia adalah rehat pertama. Okey. Untuk masukkan masa untuk kelas-kelas rehat kedua, okey. Cikgu kena klik sekali di sini. Tukar bel 1 kepada bel kedua. Okey. And then yang masa semua sama tapi waktu rehat dia sahaja tidak sama. So waktu rehat kedua ialah bukan di sini. So di sini waktu kelima ialah masa PDP. So tukar masa ini kepada pukul 10. And then di sini adalah masa rehat. So you see ya cikgu. Di sini adalah bel 2. Kalau bel 2 and bel 1 masa rehat dia berlainan. So waktu kelima untuk bel 1 and waktu ke-6 untuk bel kedua. So kalau sekolah cikgu ada rehat ketiga, dan cikgu gunakan bel ketiga. Okey cikgu? Cikgu Fazia? Okey, boleh. Alright. Okey. So lepas kita sudah masukkan masa semua di sini, and you just click OK. And klik seterusnya atau next. So klik next. Pilih subject. Okay, actually this one, ini adalah untuk actually kita tak perlu buat apa-apa di sini. Ini adalah untuk setkan adakah sekolah cikgu gunakan college atau gunakan kursus. Ini semua tidak perlu buat apa-apa. Cikgu boleh abaikan, ignore it, no problem. Just click next. Just biarkan ini, jangan usik apa-apa di sini. Biarkan ini. Okay, so click next. Next ialah kita masukkan semua subjek yang ada dalam sekolah cikgu. Okay. So sekarang saya hanya akan masukkan 2 subjek saja. So di sini ialah di mana kita start gunakan data. Okay, masukkan data. So klik new and masukkan subject title. So subject title adalah bahasa Melayu. It is your first one. So okay. Dulu saya selalu cakap bahasa Malaysia. And then everybody say, bukan bahasa Malaysia lah. Sekarang sudah tukar jadi bahasa Melayu. Saya, oh yes. Sebab masa saya belajar itu, dia adalah bahasa Malaysia. So klik OK. And then klik new. And then bahasa Inggeris. So, BI. Kalau cikgu lihat di sini, your short form dia akan mengambil huruf pertama setiap perkataan. Okay, so if I say like now bahasa Inggeris dan kemanusiaan, so you know it changes. Okay, so bahasa Inggeris dia akan ambil huruf pertama setiap perkataan, dan you klik OK. So ini adalah 2 subjek yang saya sudah masukkan sekarang. Technically cikgu kena masukkan semua subjek di sini dulu. Tapi hari ini saya nak tunjukkan cara yang lebih senang. So ini adalah hanya 2 subjek sahaja. Alright. Ya cikgu? Okey. Alright. Alright.
So klik seterusnya. Okay. Masukkan nama kelas. So nama kelas pun saya akan masukkan 2 saja untuk pagi ini. So klik new. Kelas 3 cekap 3 CK. Klik OK. Dengan 3 dynamic. DN. Then klik OK. Alright. So cara nak masukkan data is very easy. Just click new, masukkan the data dia and that's it. Okay. Klik next. Masukkan nama kelas, nama bilik. Nama bilik kita boleh pilih tempat-tempat pembelajaran. So kita boleh masukkan bilik seni, bilik muzik, bilik magma science. So untuk pendidikan jasmani kita boleh gunakan Padang. So sekarang kita masukkan Padang sebab kita akan masukkan lagi satu subjek called pendidikan jasmani. And untuk pendidikan Islam atau agama, kita akan mereka akan masuk ke surau. So cikgu boleh masukkan satu bilik called surau. Okey cikgu. So klik OK. Klik next. And di sini kita masukkan nama guru. So nama guru, saya ada beberapa guru yang saya sudah ada. So all you have to do is click new. Except tadi semua kita masukkan nama short, tapi nama guru ini ada lebih nama. Alright, so kita kena masukkan nama last name dengan first name. So last name ini kita masukkan nama penuh. Jangan pecahkan nama cikgu itu kepada last name dengan first name. Biarkan first name, masukkan nama penuh di sini. Okay. Yes. So, nama penuh cikgu masukkan di last name. First name ini biarkan, jangan masuk apa-apa di sini. And masukkan short. Lepas tu, cekkan adakah ini guru lelaki atau perempuan. Kalau lelaki, tik. Kalau perempuan, jangan tik. That's all. Okay. So kalau cikgu lupa nak tik atau tak tik, itu jangan risau, tidak begitu penting. Okay. And the next one cikgu masukkan ialah alamat email guru ini. Okay. Alamat email guru ini. Yang lain semua tak perlu masukkan apa-apa. So like you see, your teacher's contract, your phone number, title. Title inilah cikgu boleh masukkan Encik atau Tuan Haji, pangkat dia. Okay. And my suggestion is kalau cikgu nak masukkan ini semua, masukkan terus di sini. Under your last name. So Encik, Datin, Dato, anything, Tan Sri, Tuan Haji, Ustaz, all that cikgu masukkan terus di nama penuh dia. Okay. And then adakah guru ini guru kelas? Kalau guru ini adalah guru kelas, then you just click change and masukkan nama guru kelas.
Okay. Sorry. Pilih kelas mana cikgu ini guru kelas. Then klik OK. And setiap guru akan diberikan satu warna. Okay, setiap guru akan diberikan satu warna. Kalau cikgu nak tukar, boleh tukar. Tapi my suggestion is jangan tukar apa-apa sebab ini tidak penting. Okay. Sebab komputer ini akan, program ini akan memilih satu warna untuk setiap guru. So just biarkan ini. Yang ini adalah all. Menunjukkan guru ini mengikut setiap bel. Semua bel yang ada. Okay. So kita boleh setkan bel 1 atau bel 2. Tetapi my suggestion is jangan gunakan bel 1, bel 2. Just pilih all sebab mungkin kemungkinan besar guru dari sekolah cikgu itu akan mengajar 2 tahap. Okay. So just biarkan dia di all. And classrooms ini menunjukkan guru ini ada bilik dia sendiri. Yang ini pun cikgu boleh biarkan, jangan masukkan apa-apa di sini. Then you go and click OK. So click OK. Masukkan subjek apa guru ini mengajar. Okay. Untuk masukkan subjek apa guru ini mengajar, kita jangan masuk sekarang. Kita masukkan kemudian. Okay, kita masukkan kemudian. So sekarang di sini sepatutnya cikgu masukkan your subject, your classes yang diajar, berapa single period, berapa double period dan di bilik mana. So at the moment cikgu klik close, hanya masukkan nama guru sahaja. Okay. Hanya masukkan nama guru sahaja. So klik new sekali lagi. And masukkan nama penuh guru itu yang kedua. So yang kedua ialah Hayati Yusof. Okay. So, short form ialah ATI. So ati@gmail.com. And then klik OK. And klik close. So ini adalah cara basic untuk masukkan data ke dalam ASC timetables. Setakat ini ada apa-apa soalan cikgu nak tanya saya? Any questions? Jika ada, kita boleh bantu cikgu. Alright. So jika tidak ada soalan, next step ialah saya akan tunjukkan cikgu bagaimana nak masukkan data ini secara cepat. Okay. Untuk masukkan data ini secara cepat, cikgu kena ada program Excel. Okay. So, cikgu kena masukkan data-data cikgu dalam bentuk Excel. Saya recommend kalau boleh masukkan satu sheet ini untuk setiap data. So, ini adalah untuk teachers. So, teachers, cikgu kena masukkan short, last name, email. Kalau ada email boleh, kalau tidak ada email pun tak apa, tak ada masalah. Apa yang penting ialah last name dengan short. Nama kelas pun sama. Nama bilik pun sama. And your nama subjek pun sama. So the idea is cikgu kena masukkan data ini mengikut name dengan short. Okay, name dengan short, name dengan short, name dengan short. Everything name and short. So now, untuk masukkan data ini ke dalam ASC timetable, subject. Okay.
untuk masukkan subjek di sini, apa yang cikgu perlu buat ialah kita sudah ada your subjek semua di sini. So Okey. cikgu hanya perlu highlight sahaja. Baik. Okay, just highlight sahaja dan klik copy. Klik copy, masuk dalam ASC. Klik import. Okay. Pastikan cikgu klik di subjek, kita import yang subjek. So bila cikgu klik import di bawah sini, okay, then you click apakah nama kolom ini, lajur ini apakah nama dia. So dia adalah short, yang ini adalah name. Nama short. Okay, cikgu kena just pilih itu sahaja. Klik import. Klik, pastikan yang ini semua adalah add. Dia akan secara automatik dia akan jadi add. So don't have to worry. Mungkin cikgu tanya, Chandra, tadi saya nampak ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Mana di sinilah? Ini adalah sebab bahasa Melayu, bahasa Inggeris kita sudah masukkan di dalam. So dia kata dia di sini ada identical objects. So dia tidak akan paparkan atau mungkin akan paparkan kemudian. Okay, so you click OK. Dan dia akan masuk terus. Okay, so next one ialah kelas. So go on your class, highlight, copy, masuk balik sini, klik import, short, name. So dia akan automatic masukkan and klik OK. Done. And third one ialah bilik. So masuk balik ke bilik. Copy. Short. Name. Klik import. And klik OK. Alright. Semua sudah import. And the last one ialah teachers. Ini lagi senang. Teachers. Import. Okay, here cikgu. Nama dia kita tidak boleh pilih apa-apa nama lain. So klik nama and pilih last name. Okay, tadi kita pilih last name untuk nama. So kita di sini pun kita pilih last name. And ini adalah email. So jika email cikgu tidak ada, dia ada kosong semua, jangan risau. Just masukkan email ini atau blank and then klik import. So import dia akan link nama yang sama and pastikan yang lain semua adalah add and then just click OK. OK. Alright cikgu. Any Cik Chandra, Cik Chandra. Ya cikgu. Kalau kita tidak masuk ke email dia okey kah? Tak ada problem cikgu. Itu adalah optional saja. Apa yang penting ialah nama dengan short dia saja yang penting. Okey. Alright.
Any other question? Cikgu Fauzia, ada apa-apa soalan? Oh, tak ada, tak ada. Adakah cikgu faham apa yang saya buat ini? Faham. Alright. Okay. Encik Chandra, Ya cikgu. satu lagi saya nak tanya tadi. Tentang bilik tu, macam di sekolah kami, biasanya kami tak masukkan nama bilik. Kalau kita tidak masukkan bilik khas itu dalam kita punya timetable ini, tak ada masalah ke nanti apabila kita generate? Dia selalunya tiada masalah, tetapi jika bilik itu digunakan oleh kelas lain, besar kemungkinan dia mungkin akan clash secara Sebab realiti. di sekolah kami memang berdepan dengan masalah bilik-bilik khas macam tu. So saya rasa kalau boleh cikgu masukkan nama bilik khas dan pilih sekarang kelas ini akan masuk, like example cikgu katakan cikgu tidak masukkan nama bilik khas itu. Yeah. And then cikgu masukkan kelas-kelas ini akan pergi ke mana? Ke bilik for art untuk seni lukis, dia pergi ke bilik seni lukis. So adakah dia akan clash dengan kelas lain? Ataupun kalau cikgu seni hanya satu guru seni saja, dan tak ada masalah cikgu. Kalau dia ada 2-3 guru seni. Kalau di sekolah kami biasanya kita mana yang kosong dia orang akan masuk saja, terutamanya kalau dalam masa pendidikan moral dengan pendidikan Islam tu. Macam tu. Okey. Adakah sekolah cikgu besar ada banyak bilik kosong? Itulah masalahnya, kita tidak ada, bukan boleh dikatakan tidak ada bilik kosong. Kalau macam pendidikan moral kita kelas gabungan, jadi mana yang kosong cikgu akan masukkan di situ. Dia akan Okey. Yang itu cikgu boleh pilih di sini. I would suggest kalau cikgu masuk di sini. You see, like di sini ya cikgu. Yeah. Ini adalah bilik, masukkan nama bilik, and then another thing cikgu, untuk classroom ini if you click on generate, dia akan bina satu bilik untuk setiap kelas. So sekarang dulu I'm not sure now dia ada kan, dulu kita ada floating classes untuk form 6. Sebab dia tidak ada bilik yang untuk mereka sendiri. So mereka akan masuk bilik mana yang kosong pada masa itu. So untuk setkan begitu, like example cikgu kata guru ini boleh masuk bilik mana yang free pada masa itu, cikgu boleh setkan di sini. So when you click the kelas ini, click on edit and pilih ini shared room. Bila ada shared room, dia akan ada satu simbol ini. Bila ada shared room, ini bermakna bila bilik ini free, kelas yang nak gunakan bilik ini boleh gunakan. So example, kalau 3 cakap dia pergi ke PJ. So masa itu dia akan berada di Padang, then bilik itu akan jadi free. So bilik itu free, kelas lain boleh gunakan bilik itu sebagai bilik lah. So my suggestion kalau boleh, tolong masukkan nama bilik khas ini. Lebih senang in the future bila cikgu generate and then cikgu kata like example cikgu untuk minggu pertama mungkin cikgu akan hadapi masalah jika cikgu tidak masukkan bilik-bilik ini. So setiap guru itu dia perlu pergi cari satu bilik khas untuk mereka sahaja. So kalau cikgu buat begini, kita boleh setkan, dia boleh masuk sini, boleh masuk sini, ataupun jika ada clash, kalau dua kelas itu perlu gunakan library pada masa sekarang, bolehkah kita boleh pastikan satu kelas itu tidak menggunakan bilik library atau bilik muzik. Mereka boleh belajar seni dalam bilik mereka sendiri. So it's an option. So kalau sekolah cikgu ada banyak bilik kosong, then cikgu tak masukkan nama bilik, tak apa. Okay cikgu? Okay.
Saya akan tunjukkan ini kemudian cikgu bagaimana kita gunakan the shared room ini. Okay? Okay. Thank you. Alright. So lepas kita sudah masukkan semua data-data ini, the next step ialah kita masukkan subjek. Subjek ini guru ini mengajar subjek apa untuk kelas mana. Okay. So cikgu klik on the teacher. Pilih lesson. Pilih new lesson. So, pilih new lesson. So, kita masukkan guru Cikgu Arsyad ini mengajar subjek apa untuk kelas mana. So, Cikgu Arsyad mengajar subjek example bahasa Melayu untuk kelas 3 cekap. Berapa single period, berapa double period. So, kalau bahasa Melayu dia ada 5 double period. So, kita pilih 5. Single ini tukar kepada double. Di manakah kelas ini akan dijalankan? So now cikgu, you see here the shared room ini dia ada senarai bilik-bilik yang boleh digunakan. So jika saya klik di sini, so subjek ini akan dijalankan di mana-mana satu bilik yang kosong pada masa itu. Ataupun di sini. So this is called shared room. So jika cikgu itu dia pergi untuk Islam moral or something like that, cikgu boleh pilih dia sebagai bilik shared room. Alright? Okay. So klik OK. So bahasa Melayu akan diajar oleh Cikgu Arsyad Alwi untuk 5 double period di dalam bilik mereka sendiri. So this is for bahasa Melayu. So untuk bahasa Inggeris, dia mungkin ada 3 double period dengan 2 single period. Okay, so kalau ada single period dan dengan double period pada masa yang sama untuk kelas yang guru yang sama, you click on lesson, new lesson, pilih subjek bahasa Inggeris untuk kelas 3 dynamic. Yang ini very subjektif. Okay. So berapa single period, berapa double period? Kita ada 2 single period, 2 single. Dua orang. Pesertanya 2 orang. Okay. And then click OK. And click new lesson sekali lagi. Pilih subjek bahasa Inggeris untuk kelas yang sama. Okay. And then masukkan untuk di sini 3 double period. Okay, 3 double period di mana? Di home classroom. And then click OK. So, untuk single period cikgu masukkan sekali, untuk double period cikgu masukkan sekali. Alright, so click close. Yang ketiga kita masukkan untuk subjek pendidikan jasmani. So pendidikan jasmani ini akan ada 2 guru. Alright, so click on Cikgu Dosoying. Click on lessons. New lesson. So untuk subjek pendidikan jasmani, Cikgu Dosoying akan bergabung dengan guru lain. So click on more teachers di sini. More teachers. Pilih guru kedua. Klik OK. Subjek pendidikan jasmani untuk kelas 3 Raffles ya.
So jika cikgu ini mengajar pendidikan jasmani, cikgu A cikgu Dosoing akan mengajar untuk murid lelaki, and then cikgu Hadnin akan mengajar untuk murid perempuan. So kita boleh setkan guru ini mengajar untuk 2 kelas. So kita boleh klik di sini, join classes, klik on join classes. 3 seroja. And then klik OK. So berapa kali seminggu? Mungkin cikgu kata, okay, saya perlukan 2 single period. Okay. Dan di mana? So pendidikan jasmani akan dijalankan di Padang. So cikgu kena buangkan tik di sini. Pilih other available classrooms. Pilih other available classrooms. Klik di sini dan pilih Padang. Klik OK. And klik OK. So, untuk masukkan bilik lain, cikgu pilih other available classroom dan pilih bilik mana cikgu akan gunakan. Dan klik close. And then the next one ialah untuk pendidikan Islam dan pendidikan moral. Kita perlu bahagikan kelas ini kepada 2 kumpulan. Oh, sorry. Untuk buat 2 kumpulan ini, kita kena bahagikan kelas kepada kumpulan-kumpulan Islam dengan moral. Untuk bahagikan kelas kepada Islam dan moral, cikgu kena first pergi ke classes. Okey, pergi ke classes. Ini adalah classes. Okey. Pilih kelas pertama. Okey, sebelum kita bahagikan kelas untuk kumpulan, kita kena setkan bilakah masa rehat mereka. Okey. So untuk masa rehat pertama dan kedua, cikgu masukkan time off. So untuk time off, cikgu klik di sini sekali. Click on lessons. Sorry. Click on time off. Okey. Hari Isnin waktu pertama adalah perhimpunan. Waktu kelima adalah rehat. And kelas-kelas tahap 1 balik awal. And hari Jumaat mereka balik awal. Okey. So untuk buat ini untuk setiap kelas, cikgu tak perlu dia pergi masuk satu persatu untuk setiap kelas. Cikgu boleh just klik set for more and pilih kelas mana yang mengikuti corak yang sama. So klik OK and klik OK. Sama juga untuk kelas-kelas menengah atas atau tahap kedua. Cikgu klik atas kelas itu, klik on time off. Waktu pertama hari Isnin ialah perhimpunan. Waktu ke-6 adalah rehat dan mereka balik awal. Klik set for more. And pilih semua kelas menengah atas atau tahap kedua. And then klik OK. Klik OK. Okey, kita sudah masukkan time off untuk kelas-kelas ini. Kita setkan bilakah masa rehat semua. And next ialah kita setkan
kelas ini dibahagikan kepada berapa kumpulan? So, kumpulan pertama ialah Islam dengan moral. So, klik atas kelas pertama. Click on division. Excuse me. Click on divisions. Di sini ada 3 division saja. Division pertama ialah entire class. Yang kedua ialah group 1 and group 2. Yang ketiga ialah boys and girls. So, untuk masukkan division yang berikutnya ialah untuk Islam dengan moral. You just click on add division. Masukkan grup pertama. PI. Dengan grup kedua ialah PM. So, klik OK. So, ini adalah grup PI dengan PM. Hanya untuk kelas 3 cekap sahaja. So, kalau cikgu nak masukkan ini untuk setiap kelas, ada 2 cara. Cara pertama ialah cikgu pergi setiap kelas and then you click on division. And then click on add division and then masukkan satu persatu. Atau cara kedua yang lebih senang ialah klik atas grup yang cikgu nak masukkan. Go to copy to. So, klik copy to dan pilih semua kelas yang ada Islam moral. My suggestion is just click all. Biarkan semua kelas ada Islam moral, tak kisah, oh Chandra, kelas ini dia tidak ada Islam moral lah. Tak payah, tak apa. Just pilih semua kelas saja and then click OK. Klik OK and klik OK. So, dia akan masuk ke dalam setiap kelas terus. Okey, setakat ini ada apa-apa soalan, cikgu? Cikgu, just hold on for 5 seconds. Alright, cikgu. Chandra, macam mana kalau macam yang apa tu? Bahasa Cina, bahasa Arab dengan bahasa Iban tu kita bagi dia kepada 3 lah. Guna division itu tadi. Betul, cikgu, bagi kepada 3 kumpulan. So like now example division. So cikgu boleh masukkan BC, BA, and BI. Sorry. B.IB. So bahasa Iban, bahasa Cina, bahasa Arab, Yeah. and then you just click OK. So dia akan ada 3 kumpulan. Oh, okey. Alright. So kita sudah buat kumpulan-kumpulan ini, and then the next step ialah kita dah buat bilik, and the next one is kita bagikan buat cikgu siapa akan mengajar Islam. Cikgu Farida akan mengajar Islam, Cikgu Felicity akan mengajar moral. So click on Cikgu Farida, click on lessons, click on new lessons, pilih subjek mana yang Cikgu Farida akan mengajar, iaitu pendidikan Islam.
Untuk kelas mana? So, 3 kreatif, example. Okay. Cikgu Farida mengajar Islam untuk 3 kreatif untuk kelas untuk kumpulan mana? Dia tidak akan mengajar untuk seluruh kelas. So, pilih kumpulan mana. So, kumpulan pertama iaitu PI, grup yang mengambil Islam. So, klik di sini dan masukkan berapa kali seminggu. So, usually pendidikan Islam ialah 3 double period. So, untuk subjek pendidikan Islam akan dijalankan di mana? So, buangkan tik, ini kita akan jalankan ini di surau. Okey. Cikgu Sujang, I think in your case, kalau sekolah cikgu adalah bangunan, bilik dia terhad. Ya, Okay, I would suggest untuk kali pertama cikgu jangan gunakan apa-apa bilik. Biarkan dia kosong, ya. janakan jadual waktu, and then you see boleh lepas kita sudah janakan jadual waktu, cikgu boleh masukkan bilik dia satu persatu, tengok boleh jana atau tidak. Kalau kita kalau tidak dimasukkan batu bilik-bilik khas itu tak ada masalah kan Encik Chandra? Tak ada masalah, tapi if you say your teachers can find out, boleh Ya. cari bilik dia sendiri, dan tak ada masalah cikgu. Ya, macam itulah sebab sekolah kita kecil kawasan lah. Okay, saya faham. Okey. So Okey. saya rasa kalau bilik dia terhad, and then kalau kita masukkan like bilik-bilik khas ini, dia mungkin akan ada banyak clashing. Ya. Dia mungkin kata, tak cukup bilik lah, this lah, that or something like that. So I would suggest jangan masukkan apa-apa bilik dululah. Okey. Thank you. Alright. Okay. Okey, So thank you. klik OK. Dia akan jadi separuh di sini. So ini adalah untuk Cikgu Farida sahaja. So next ialah untuk Cikgu Felicity. Dia akan mengajar pendidikan moral. So klik atas Cikgu Felicity. Klik on lesson. Klik on new lesson. Pilih subjek pendidikan moral. Kelas yang sama je. Cikgu kena pilih kelas yang sama, 3 meranti. Untuk, we didn't choose 3 meranti. Which class we did? Kreatif. 3 kreatif. Untuk kumpulan pendidikan moral. Untuk kumpulan pendidikan moral, berapa kali seminggu? 3 double period juga. And then, sebab murid-murid Islam sudah pergi ke surau, so murid-murid moral boleh tinggal dalam kelas. So, kita pilihkan dia, tick. And then, klik OK. And then, klik close. Alright, cikgu. Setakat ini ada apa soalan? Cikgu Fauzia? Alright, so ini adalah cara manual untuk masukkan data-data ini ke dalam ASC timetable. Cara yang kedua. Okay, ini cara yang saya selalu gunakan sebab saya rasa ini lebih senang. So, I click on close here. Okay, saya pergi ke sini, hold, klik di sini dan pilih lesson grid. Klik on lesson grid. Okay, di sini
So example lah cikgu. Tadi kita sudah masukkan BM, Bahasa Inggeris, PJK, Pendidikan Islam Moral. So now for this class saya nak masukkan BM example. Okay. Saya nak masukkan BM. So BM adalah 5 double period. So untuk 5 double period bermakna 2, single period bermakna 1, triple period bermakna 3. Nombor 3, nombor 2, nombor 1. So saya nak 5 double period bermakna nombor 2 adalah 5 kali. 2, 2, 2, 2, 2. So saya klik di subjek BM untuk kelas 3 meranti sekali. And then saya tekan nombor 2 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Saya masukkan nombor 2 5 kali. And then saya pilih siapa guru yang mengajar bahasa Melayu. Itu saja. Bahasa Inggeris juga sama. Saya masukkan dia ada 3 double period dengan 2 single period. So saya masukkan 2, 2, 2, 1, 1. And then saya pilih siapa guru yang mengajar. That's it. So di sini katakan kalau geografi adalah 1 double period sahaja. Hanya 1 double period sahaja. So cikgu kena masukkan 2 and then shift 8 star. Cikgu kena masukkan 2 star. 2 star ini akan menunjukkan subjek ini hanya 1 double period sahaja. So kalau cikgu ada 1 triple period sahaja, then just pilih 3 star. Alright cikgu. Any questions? Semula Encik Cendak apa maksud star tadi tu? Star itu hanya untuk jika kelas itu untuk subjek itu dia hanya ada 1 double period atau 1 triple period sahaja. Oh. Kalau cikgu masukkan 2 star itu bermakna dia hanya ada 1 double period sahaja. So in your case mungkin untuk subjek pendidikan seni. Ya. Dia 1 double period sahaja. Dia tidak ada 3 kali 4 kali seminggu. Hanya 1 kali saja, and 1 kali itu dia adalah double period terus. So cikgu masukkan data dia sebagai 2 star. So 2 star itu menunjukkan dia adalah 1 double period sahaja. Kalau cikgu masukkan 3 star, dia akan menunjukkan 1 triple period sahaja. Okay, cikgu? Okay. Any questions? Kalau yang single tu dia tak perlu guna star tu lah. Single itu tak perlu gunakan star. Okay. And then jika cikgu nak setkan, okay, like now PJK, dia ada apa? Dia perlu gunakan Padang. So like in this case kita boleh gunakan 2 star untuk guru itu mengajar 1 double period untuk kelas ini. Okay. Kita boleh setkan siapa guru itu. So let's see which teacher can we put. So we put Hadnin. Okay. And then bila cikgu klik options di sini, dia ada satu option untuk masukkan bilik. So bilik ini cikgu boleh pilih bilik ini atau you can click on other available classrooms. So klik atas other available classrooms. Cikgu boleh buangkan classroom yang ada dan pilih bilik mana mereka akan gunakan. And then klik OK. So ini adalah cara kita nak setkan untuk bilik. So in this case also kita boleh setkan example lah cikgu. Kalau cikgu kata, oh Chandra,
saya nak masukkan 2 guru mengajar satu kelas itu. Kenapa tak boleh masuk sini ya? So ini itu tidak boleh masuk di sini. Okey, untuk masukkan 2 guru mengajar, cikgu kena double klik di sini. So bila cikgu double klik, dia akan buka balik yang distinct. And di sini cikgu masukkan berapa guru yang mengajar. Okey, 2 guru mengajar, so klik OK. And klik OK. So itu adalah konsep untuk lebih guru dengan lebih kelas. Alright. Any question so far? Ada apa-apa soalan cikgu nak tanya? Cikgu Fauzia, ada apa-apa soalan? Okey, Mr. Chandra, Ya, cikgu. saya nak tanya, kalau macam kita nak buat subjek tu serentak untuk macam sekolah saya ada 3 kelas lah kan, tahun 6 ada 3 kelas. Kita nak buat serentak lah, contohnya BM, subjeknya serentak untuk 3 kelas tu. Jadi cikgunya berlainan. Cikgu berlainan tapi subjek serentak. Subjek serentak. Yang itu ada 2 cara kita boleh buat. Satu ialah kita masukkan untuk dalam kelas itu. Example, BM, dia ada 3, BM kena dijalankan pada waktu yang sama. Okay. Okay. So, cara yang pertama ialah we just click on classes. Classes. 3 cekap. Klik lesson. Kita buat guru gabung dengan kelas gabung. So, kita pilih 3 guru. Okay. Dengan 3 kelas di sini. Join classes. Kita masuk 3 kelas. 3 cekap, 3 dynamic, 3 referral. And click OK. Okay. Okay, so apa yang berlaku ialah kelas-kelas ini akan dijalankan pada waktu yang sama. Sama. Okay. Yes. Lepas cikgu sudah generate jadual waktu habis, then cikgu asingkan setiap kelas inilah. Tapi ini adalah kerja sikit lebih. Okay. Ini this is cara pertama. Cara kedua ialah cikgu pergi ke relations. Pergi ke relations atau perhubungan, klik on tambah atau add, pilih subjek. So saya nak subjek Bahasa Melayu dijalankan serentak untuk kelas mana. So I klik subjek Bahasa Melayu untuk kelas mana. So saya pilih 3 cekap, 3 dynamic, 3 referral. Okay. And then di sini saya pilih the selected subject has to be in the same time for all selected classes. Yang ini lebih senang. But in most cases apa berlaku ialah dia akan adakan pada masa yang sama setiap hari. So kalau hari Isnin dia waktu kedua, Selasa, Rabu dan Khamis pun dia akan jatuh pada waktu kedua sahaja. Usually like that lah. Okay. Okay. So Okay. cikgu boleh klik di sini and pastikan kepentingan kad ini cikgu tukar kepada strict. Straight. Dan klik OK. So dia akan pasti, ini akan 100% dia akan adakan subjek yang sama untuk kelas, setiap kelas ini akan serentak ada subjek yang sama.
Okey cikgu? Okey. Ada soalan lain? Encik Chandra, Ya cikgu. yang lesson grid ni tadi adakah sama dengan macam kita masukkan dari subjek, kelas, classroom? Ini pakai shortcut ke yang lesson grid? Ini adalah shortcut. Yang ini Shortcut. hanya boleh berlaku selepas cikgu masukkan nama kelas dengan nama subjek dengan guru dia. Oh, baru boleh gunakan lesson grid ini. Baru ya. Oh, okey. Lesson grid. Alright. Any other questions? Okey. Alright. So now saya akan buangkan yang ini untuk masa sekarang aja. Sebab saya nak tunjuk perencanaan jadual waktu. Okay. So now, lepas kita sudah masukkan data-data ini, the next step ialah kita kena janakan jadual waktu. Untuk penjanaan jadual waktu, sebelum kita janakan, kita kena buat satu option called test. So click on test. Okay. So bila testing, cikgu klik on testing, dia adalah successful, dan cikgu boleh janakan jadual waktu terus dari sini. So sebelum cikgu janakan, pastikan cikgu pilih strict dan klik start timetable generation. So dia akan jana mengikut keperluan cikgu. Alright. So jika cikgu ada masalah dengan penjanaan jadual waktu, okay, or when you click on test, dia tidak ada testing successful. Okay. So in this case, let's create a problem. Okay. So in a case like now, sepatutnya pendidikan jasmani ini kita perlu jalankan dia di sebelah pagi sebelum rehat. Okay, selalunya. Okay. Tapi saya tak masukkan ini, and tiba-tiba saya perlu masukkan yang ini. So I click on time off. Okay. Saya kata waktu kelima ini adalah on rehat, saya tak nak dia adakan pendidikan jasmani di sini. Tetapi apa saya buat? Saya terblok semua. Okey. Saya hanya nak dia jalankan di waktu pertama sampai 4 saja. Waktu kelima onwards tidak boleh dijalankan. Tapi saya telah, instead of blocking only waktu kelima dan ke atas, saya block semua sekali. So ini adalah mistake saya. So click OK. Click close. And then when you click on test, dia akan beritahu ada masalah dengan perencanaan jadual waktu. So bila cikgu klik test, dia akan keluar likely fault detected. Check and fix this problem. Okay, check and fix this problem. So cikgu klik di sini. Check and fix this problem. So your mouse akan bertukar menjadi satu kad yang ada masalah. Tidak boleh dimasukkan di mana-mana tempat. So apa cikgu perlu buat adalah just klik di sini and masukkan kad ini ke mana, di mana tempat yang warna hijau di sini and warna hijau di atas di sini. So jika tidak ada warna hijau di mana-mana tempat atas itu bermakna secara offhand cikgu boleh tahu itu bermakna adalah apa tu?
time off. Okay, so when I click di sini, I just masukkan di sini sahaja. Dia akan beritahu ada masalah di sini. Apakah masalah itu? Ialah forbidden position in time off. So forbidden position bermakna tempat itu kita sudah buat time off, tidak boleh dimasukkan. Okay, so and you say, kenapa tak boleh masuk? Siapa buat time off? So you klik sekali di sini, baris ini. You can see at bottom here ada satu butang called settings. So click on settings. Okay, and then you see ini saya sudah lupa termasuk block semua, so I just unblock it. Okay, so saya kata saya nak waktu 1 sampai 5 sajalah, bukan semua. So and then I click OK. And I click test sekali lagi. And sekarang cikgu lihat adakah dia boleh jana? Boleh dijana, tak ada masalah. And then I click OK. Click OK. And I click start timetable generation. And dia akan boleh jana. Ini adalah problem solving situation. Okay. Yang apa saya tunjukkan ialah cara masalah yang very remeh-temeh. Okay. Petty issue boleh disettlekan. Mungkin cikgu akan ada masalah yang lebih besar. Tapi ini adalah cara kita boleh buat satu persatu. Kita kena check and see. Bolehkah kita jana atau tidak. Okay. Okay. So lepas ini, Cikgu Fauzia, any question? Tak ada. Okay. So lepas kita sudah jana everything, so next step ialah kita click on print preview. Bila cikgu klik on print preview, kita boleh janakan jadual waktu terus. Okay. Sorry, bukan janakan, kita boleh print out jadual waktu terus. And ada ada beberapa format printout. Dia ada jadual waktu untuk setiap kelas. Dia ada jadual waktu untuk setiap guru. And then di sini ialah jadual waktu induk. Okay, summary timetable of classes. Yang ini adalah wall posters. Cikgu boleh print out and then stick together. And then di bawah sini, this is what I like. Timetable for each class with table. Okay. And di sini ada analisis sebelah kanan. Ini adalah timetable for each teacher with table. So ini adalah beberapa cara. And then there's another type of printout yang cikgu boleh, mungkin cikgu rasa sesuai untuk sekolah cikgu. Ialah design di sini. Kita boleh tukar. Okay, which is the design? Okay, cikgu boleh buat jadual waktu begini pun boleh. Or you have a different design. Yang design ini saya sudah ada. So kalau cikgu nak, cikgu boleh tanya saya. So SMKSJ example. Bless you. Okay, cikgu. So ada beberapa cara kita boleh buat design dia mengikut keperluan cikgu. Alright. Ada apa soalan? Cik Chandra, Ya, cikgu. untuk yang design tu tadi, macam mana kita nak masukkan gambar-gambar tu di situ?
Okey, dua cara cikgu. Satu ialah cara yang saya tak suka lah. Satu ialah cikgu kena klik di sini. When you do it on a design, masukkan design baru. So, I klik new, masukkan nama baru. Example ini cikgu boleh masukkan apa-apa nama pun tak ada masalah. So klik OK. Ini apply untuk 3 cekap atau semua kelas pun tak kisah, just klik OK. And then di sini ialah di mana cikgu pergi terus and masukkan satu-satu design. Ini akan mengambil masa yang lebih. Like now I want to say I nak masukkan ini design ini this line ini nama sekolah. So I right click, klik edit design, right click sekali lagi, pilih properties. Pilih properties. And then saya kata ini ialah apa? Saya nak nama sekolah. So I klik di sini and custom field ini saya kata nama sekolah ada lah. Name. Oh sorry, ini custom field ialah school. Okay. So I pilih custom field school and I say name of school. So I click add name of school to print out design. So name of school. And then I click OK. Dia akan jadi name of school. So sekarang saya nak masukkan logo sekolah. So I right click, add object. Okay. So selalunya logo sekolah ini saya nak masukkan gambar. So di teks ini biarkan dia kosong. So click browse. And then I find a picture for myself. Okay, katakan ni, saya gunakan yang ini aja. Klik OK. So dia akan ada satu logo di sini. So I make it smaller. So ini kita boleh kira sebagai logo sekolah. So saya nak buang bawa dia bawah sini. So I put like that. So itu logo sekolah. Cara yang kedua juga, ini akan ambil masa lama lah juga. If you ask me dia akan ambil masa lama sebab cikgu kena buat satu persatu di sini, add object, besarkan, kecilkan, make it move that. Yang kedua saya selalu buat ialah saya gunakan usually in this order, I open up. Saya gunakan Photoshop. Photoshop or like now saya gunakan like in this case Photoshop or Illustrator. In this case saya new, I buka A4 paper, so click OK. So sorry, not this one. Saya klik. Sorry, saya gunakan Photoshop ataupun like now I need to make this new, and then is 346 3137. Okay, 210297. So 297 210. Okay. So saya buat ini landscape. Okay. So untuk landscape saya nak masukkan gambar logo sekolah. So I put like, okay, let me find my boy punya logo. So 99. Where is that logo?
Okay, so I put the logo here. Make it smaller. Okay, and then saya masukkan nama sekolah di sini. So, SMK St. Paul. Okay. And then I design saya masukkan design saya sendiri di sini. So maybe I can say like let's make where is my boxes? So I put a color and then I print a color. Oh, the box is here. Okay. Make a box. Then saya nak buat satu circle. This one is making it design saja, you know. Yeah. So example like this, and then di sini pun saya boleh masukkan example tanda tangan guru besar. And then I make it smaller. And then I make the color. Okay, and then saya buat lagi satu. So like this, make the design macam ni, yang simple. And then I okay. Make it smaller a bit. So example, and then I save as. Sebagai satu JPEG file atau PNG file, say background. Okay, so now I go into my, save it here. Okay, under download. So let me share back again there. Okay, so saya nak masukkan logo sekolah, background yang saya sudah masuk tadi juga. Okay, so when I click on this and remove design. Okay, saya nak masukkan background yang saya sudah masukkan tadi. So I click again the baru tadi. Okay.
this is my background. So I click here, edit design, click here, add object, pilih background file yang saya sudah savekan tadi. Okay, so this is my background. So I click it here. All right, so this is my file, size ini saya kecilkan. You have to go to the corner there is selalunya susah mau dapatkan the resizer. Here. Okay. So, and the next thing is saya perlu just remove this object. Okay. So ini adalah background jadual waktu. Lebih senang nak gunakan bila cikgu ada sikit background on your designing. So cikgu boleh gunakan designing ini terus masukkan gambar itu di sini terus. So this is how saya buat design yang baru di sini. Okay. Yang if I choose like you see like now, I have SJKT wawasan beberapa design yang saya buat untuk beberapa sekolah. So we can do like that. So cikgu ini kena ambil masa lama lah. Masa yang if you have that passion untuk designing, cikgu boleh buat. So, ataupun kalau cikgu nak saya buat untuk cikgu pun tak ada masalah. You can just send me your logo sekolah and then mungkin saya buat design macam ni untuk cikgu. It is it. KSJTTK classes. Saya buat design ni Ya cikgu? And then come like this. pakai design jadual waktu. Yes. Okay cikgu. So kalau cikgu kata, Chandra saya nak satu design bagi boleh? Saya boleh, tak ada masalah. You just give me your logo sekolah dengan nama sekolah and then saya boleh. Logo sekolah kalau boleh cari yang high resolution sikit cikgu. So saya boleh buatkan satu design ini and hantarkan kepada cikgu. Logo nama sekolah. Alright cikgu. Okay. Any other questions? Adakah cikgu nak saya check your file jadual waktu? Bagi sekolah saya belum buat lagi itu. Cik Chandra, saya nak tanya. Macam kita edit jadual waktu yang lama, dapatkah? Boleh juga. Macam apa tu, sebab kita penggal yang kedua nanti ada perubahan tu supaya tidak banyak kerja, kita cuba edit saja apa tu nama guru itu saja dan subjek-subjek yang terlibat itu. Dapatkah macam Ya, boleh. Lepas itu cikgu boleh buat apa? Cikgu boleh save as. Save as sebagai file baru and then cikgu boleh gunakan ini. Jadi apa tu perlu generate dari semula kah? Oh yes, kena perlu generate semula. Jika cikgu buat pertukaran guru yang turun masuk itu, then cikgu generate sekali lagi. Okay.
Any other questions? Mr. Chandra, Ya, Cik. saya nak tanya, kalau kita dah generate kan, Ya. tapi bila kita tengok masa setiap cikgu tu lah, tapi dia punya masa tu straight aja. Satu hari tu ada 5 waktu tu straight. Jadi macam mana kita nak buat tu? Yang itu cikgu kena pergi ke sekolah atau school. Okay. Pergi ke parameters. And then click check exhaustion. Check exhaustion, cikgu tukar kepada, kalau cikgu kata, oh Chandra, saya nak dia hanya mengajar 4 waktu satu deret. Dan cikgu masukkan 4 di sini. Selalunya saya pilih, suggest kalau boleh masukkan 4 atau angka genap. Then you click OK. So dia akan pastikan setiap guru itu dia tidak mengajar lebih daripada 4 waktu satu deret. Yang ini adalah untuk jika satu guru itu tidak boleh mengajar sederet berapa waktu. Kalau cikgu kata, Chandra, saya nak buat satu guru itu boleh mengajar hanya 8 waktu saja dalam sehari. Okay. Then you go to teachers. Pilih guru. Pilih click constraints. And then di sini. Set minimum maximum waktu, number of lessons per day. Okay. So 0 sampai 8 period. So bermakna guru ini hanya boleh mengajar 8 waktu saja dalam sehari. And then you click set for more. And pilih all teachers. Supaya semua guru dia akan mengajar 8 waktu sehari saja. Okey, cikgu. Okey. Boleh. Any other question? Ada apa-apa soalan lagi, cikgu? Takat ID itu sajalah, cukup. Nanti adakah ini patut boleh dikongsikan nanti Encik Chandra? Ya, saya akan savekan file ini dalam apa? Dalam YouTube. And then ini adalah YouTube access untuk saya. Okey. So cikgu boleh check di sini dan tengok ada apa-apa lagi tutorial yang saya sudah buat. Saya akan upload video ini ke dalam YouTube di sini, cikgu. Okey. Alright. Okey, cikgu. Jika tidak ada apa-apa soalan, thank you very much for your time. Dan jika ada apa-apa soalan selepas ini, cikgu boleh message saya terus dan saya akan bantu cikgu selesaikan masalah itu. Okey. Thank you, Mr. Chandra. Alright, sama-sama cikgu. Okay, terima kasih Mr. Chandra. Alright, sama-sama cikgu. Shall end this.